Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata musuki bi kitabillah وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi insyaAllah pada petang yang berbahagia ini kita menyambung kembali mudzakarah kitab Ithaful Anam bi Ahkamus Siyam, susunan Fadilatul Syekh Zain bin Muhammad bin Husain Al-Aidrus hafizahullahu ta'ala. Dan semalam kita ada tangguh satu masalah yang berkait dengan perkara yang membatalkan puasa, iaitu masalah yang ketiga. Kita baca sama-sama insya-Allah muka surat 35. Bagi yang tidak ada kitab dan ingin membeli kitab, boleh dapatkan daripada Ahbab Habib Ahmad Al-Maqdi, daripada Ustaz Farqi. Beliau ada jual, boleh beli daripada beliau. Asalnya di Shopee pun ada, di Shopee pun ada jual. Nama kitab ialah Ithaful Anam bi Ahkamus Siyam. Boleh dapatkan insya-Allah. Kitab yang mufid insya-Allah. Yang ketiga, perkara yang membatalkan puasa ialah khurujul mani bisababil mubasyarah ay bilamsin aw qublatin aw mudaja'atin. Keluarnya air mani disebabkan mubasyarah. Mubasyarah ni maksudnya kulit bertemu kulit tanpa ada sebarang pelapis. Keluar air mani disebabkan mubasyarah membatalkan puasa. Sama ada dengan sentuhan macam ni, sentuhan tangan ataupun sentuhan ke tempat-tempat lain, dengan cara cium ataupun mudaja'ah, berpeluk dan sebagainya. Yang penting kulit lelaki bertemu dengan kulit wanita. Sebenarnya dari perincian, kita baca perinciannya, fataratan yakunu mimma tashtahihi ittiba'us salimatu aw la. Fa in kana la tashtahihi ittiba'us salimatu kal amradil jamili wal 'udwil muban fala yaftur bil inzali mutlaqa. Sawa'un kana bi syahwatin aw la, bihailin aw la. Okey. Macam ni. Ada kalanya perkara yang disentuh itu ialah satu perkara yang naluri yang selamat suka, minat, bernafsu. Ada kala perkara yang disentuh itu satu perkara yang manusia yang memiliki naluri yang selamat, yang sihat, tidak suka, tidak bernafsu, tidak minat perkara tersebut. Yang pertama kita nak bincang, fa in kana la tashtahihi ittiba'us salimah. Kalau benda ataupun perkara itu disentuh, sedangkan perkara itu ialah benda yang tabiat orang yang selamat, naluri orang yang sihat, yang molek, yang selamat, tidak berminat, tidak bernafsu, tidak suka pada perkara tersebut. Contohnya al-amradul jamil. Al-amradul jamil ialah seorang budak lelaki yang sampai umur untuk tumbuh janggut, tumbuh misai, tapi tak tumbuh, dan dia tu comel lah, comel loteng. Faham tak? Orang begitu rata-rata manusia tak berminat. Ada lelaki kita, orang yang naluri sihat, minat kepada wanita, wanita minat kepada lelaki. Tak, lelaki minat lelaki ni, itu naluri orang yang tidak selamat. Begitu juga kalau udhul muban, anggota yang telah terpisah daripada tubuh badan. Kita jumpa kaki wanita, tangan wanita yang telah terpisah daripada wanita tersebut. Tak? Okey. Jadi menyentuh perkara seperti itu, menyentuh kaki yang telah terputus, menyentuh al-amradul al-jamin, apakah hukumnya kalau keluar air mani? Contohlah kita pergi pasar jumpa kaki perempuan. Contoh. Jadi disentuh kaki perempuan tersebut dan keluar air mani. Adakah puasa batal? Puasa sunat ataupun puasa wajib? Kita sebut tidak batal puasa secara mutlak. Maksud secara mutlak, sama ada kamu pegang itu dengan syahwat ataupun tidak, sama ada dengan berlapik ataupun tidak. Disebabkan perkara itu satu perkara yang tidak menggunakan nafsu bagi mereka yang mempunyai naluri yang selamat, maka
dikatakan kalau sentuh sekalipun keluar air mani tidak membatalkan puasa. Satu. Yang kedua, kalau menyentuh perkara yang diminati secara tabiat. Sentuh apa? Perempuan lah. Lelaki minat perempuan, perempuan minat lelaki. Itu kita bahagikan kepada dua juga. Yang pertama ialah fataratan yakunu muharraman. Ada kala ambil okey. Ada kala ya. Letak elok-elok. Letak elok-elok. Ada kala kita ya Rabb. Ya. Buat elok-elok. Jangan masuk rumah orang. Main kat luar je. Okey. Ada kala kita menyentuh satu perkara yang haram. Ada kala sentuh satu perkara yang halal, tidak haram. Fa in kana muharraman wa kana bi syahwatin wa biduni hailin aftar. Kalau seseorang itu menyentuh benda yang haram, wanita ni satu benda yang lelaki suka padanya. Jadi contoh kita sebut Umar menyentuh wanita yang bukan mahram bagi dia. Maknanya Umar menyentuh wanita yang ajnabiyah, yang asing. Maknanya perempuan tu haram lah bagi si Umar ni. Ketika mana menyentuh tu, Umar sentuh dalam keadaan bernafsu, bersyahwat dan tanpa lapik. Maknanya mubasyarah kulit ke kulit. Ketika itu batal puasa kalau keluar air mani. Kalau tidak, apa yang kalau tidak? Kalau Umar menyentuh wanita yang asing itu tanpa syahwat, tanpa lapik, kemudian keluar air mani, ketika itu tidak batal puasa. Jadi nak batal puasa kalau sentuh perempuan yang asing, sedangkan perempuan tu pula satu benda yang yushtaha ataupun tushtaha taba'an, mesti ada dua syarat. Pertama, sentuh dengan syahwat. Yang kedua, tanpa lapik. Gugur salah satu syarat, walaupun keluar air mani, maka tak batal puasa. Selesai. Tu poin yang kedua. Amma idza kana ghaira muharramin ka zawjatihi fayafturu al-inzalu bilamsihi mutlaqa bi syahwatin aw la bi syarti adamil haili. Wa amma idza kana bi hailin fala fitra bihi mutlaqan bi syahwatin aw la. Adapun kalau yang disentuh itu wanita yang satu benda yang tushtaha taba'an, satu perkara yang atau satu benda yang diminati, nalurinya selamat minat perkara tu, wanita lah. Dan wanita itu pula ialah yang bukan haram bagi seseorang. Contohnya isteri. Umar menyentuh isteri dia. Tadi Umar dah kita tukar nama lain. Zaid menyentuh isteri dia. Tu isteri dia ni halal lah bagi dia, sebab isteri dia bini dia. Ketika itu kita sebut batal puasanya kalau keluar air mani. Sama ada dia sentuh dengan syahwat ataupun tidak, yang penting tidak ada pelapik. Jadi Zaid menyentuh isterinya tanpa lapik, kulit bertemu kulit, sama ada dengan nafsu ataupun tidak. Ketika itu kalau keluar air mani, maka batal puasa si Zaid tersebut. Wa amma idza kana bihailin fala fitra bihi mutlaqan bi syahwatin aw la. Tapi kalau berlapik, ni baju Zaid sentuh bini dia gini, sama ada bernafsu ataupun tidak, disebabkan berlapik tiba-tiba keluar air mani, tak batal. Jadi nak syarat batal kalau sentuh satu benda yang halal bagi kita, mesti tanpa lapik. Sama ada nafsu ataupun tidak, sama ada sentuh dengan syahwat ataupun tidak. Bila tak ada lapik tu batal. Kalau keluar air mani lah. Kalau tak keluar air mani tak batal. Sebab perbahasan kita ni khurujul mani bi bisababil mubasyarah. Selesai kat situ. وعلى القول بفطره في هذه الأحوال فإنه يجب عليه القضاء فقط، وهو مذهب الحنفية والشافعية، لأن المباشرة ليست بجماع حقيقي ولم يرد دليل على ذلك ولا إجماع، ولا يمكن أن نقيسها على الجماع لأن الجماع أبلغ
fahuwa alladhi warada fihi an-nass 'ala al-kafarah. Okey, kalau kita mengambil pandangan kalau kita sebut menyentuh wanita, tadi kita dah perincikan, ada kala sentuh tak batal, ada kala batal. Okey, kalau batal tu apa yang perlu dibuat? Kena bayar apa dia? Kena qada sahaja, kena qada sahaja puasa, dan itu mazhab Hanafiyah dan juga Syafi'iyah. Tak perlu untuk bayar kafarah. Kerana menyentuh, contoh Zaid tadi sentuh bini dia kulit ke kulit, sama ada dengan syahwat ataupun tidak, keluar air mani, batal puasa, kena qada. Kena bayar kafarah tak? Sebab apa? Sentuh ni bukan jima'. Yang wajib bayar kafarah semalam kita bincang, kena jima'. Okay, sentuh ni jima', bukan jima', maka tak wajib bayar kafarah. Dan tidak ada dalil lah, nas yang menunjukkan kalau keluar air mani sekadar dengan sentuhan mewajibkan fidyah. Tidak ada nas tersebut. Tidak ada nas tersebut, tidak ada nas menunjukkan kewajipan kafarah. Allah. Okey. Sahabat saya baru check COVID positif. Saya pula minggu lepas duduk rapat jugalah dengan dia tu. InsyaAllah lah malam ni kita pergi tengok, kita pergi test. Doa-doa lah. Tak ada apa. InsyaAllah khair. Okey, kita masuk pada bahasan yang kelima. Al-mabhathu al-khamisu al-ma'zuruna fil iftar. Perbahasan yang kelima dalam kitab Ithaful Anam ini, bi ahkamis siyam, membincangkan tentang golongan-golongan individu-individu yang diuzurkan untuk berbuka. Dan perkataan al-ma'zurun di sini ada tasammuh fil ibarah. Sebab difahami daripada al-ma'zur, maknanya diuzurkan untuk berbuka, maknanya asalnya puasa tu wajib bagi dia, ataupun dia sedang puasa, kemudian diuzurkan, dibenarkan untuk dia berbuka kerana ada satu perkara yang menyebabkan dia tak mampu berpuasa. Itu yang kita faham bila diuzurkan. Asalnya wajib, maka diuzurkan, kemudian boleh berbuka. Tapi di bawah ni ditulis juga satu golongan yang asalnya puasa tu tak wajib ke atas dia, daripada asal lagi, iaitu orang gila. Orang gila tak wajib daripada asal lagi puasa. Jadi tidak dikatakan bagi pihak dia kamu diuzurkan untuk berbuka. Uzur apa? Memang tak wajib pada awal lagi. Nak uzur ni asalnya wajib, lepas tu diuzurkan, dibenarkan, direngankan untuk berbuka. Jadi fi kalamihi tasammuh. Itu bahas ibarat lah. Al-ma'zuruna fil iftari minal muslimina al-balighina arba'atu aqsam. Okey. Individu-individu yang diuzurkan untuk berbuka daripada kaum muslimin yang dah balik, arba'atu aqsam, 4 bahagian. Yang pertama, alaihimul qada' dunal fidyah wa humul haid wan nufasa wal marid wal musafir wal mughma alaih. Yang pertama ialah, bahagian yang pertama ialah golongan yang wajib qada' tapi tak perlu bayar fidyah. Orang yang haid, orang yang nifas, dan mereka ni tak wajib puasa. Diuzurkan untuk tak puasa. Nanti kena qada' sahaja, tak perlu bayar fidyah. Orang yang sakit, itu ada perincian lah, kita akan sebut bab sakit ni. Wal musafir, orang yang musafir, juga kena qada' sahaja, tak perlu bayar fidyah. Kalau berbuka ketika mana safar, dalam perjalanan, ada syarat-syarat yang kita akan bincang. Wal mughma alaih, orang pengsan. Orang yang pengsan berdasarkan semalam lah kita bincang. Macam mana nak batal pengsan dengan sengaja, dan pengsan tu sepanjang hari daripada subuh sampai ke maghrib. Tu itu ittifaq mengatakan batal. Jadi kalau pengsan jenisnya begitu, rupanya begitu, berdosa tu satu hal lah. Tapi dia kena qada', tak perlu bayar fidyah. Itu golongan pertama. Apa golongan pertama? Kena qada' sahaja, tak perlu bayar fidyah. Siapa? Orang yang haid, orang yang nifas, orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang pengsan. Mereka ni tak puasa, nanti qada' sahaja puasa tersebut selepas masuk, selepas raya
raya apa ni, raya hari raya lah, selepas hari raya, kemudian tak perlu bayar fidyah, wajib qada saja. Yang kedua insya-Allah boleh komen kalau ada sebarang soalan ataupun tak faham, kita boleh jawab terus insya-Allah. Kita bukan nak perhabis kitab je, tak, kita nak kefahaman sampai kepada pendengar. Kalau saya tersilap cakap, boleh terus tulis komen kat bawah tu. Tu insya-Allah. Kita muzakarah, berbincang, ada tafa'ul, dua hala. Asani, yang kedua, alaihimul fidyatu dunal qada' kasyekh alladhi la yutiq wa fi hukmihi al-marid maradan la yurja bur'uhu. Yang kedua, golongan yang kedua ialah golongan yang wajib bayar fidyah tapi tak wajib qada'. Seperti mana syekh ni pada sudut bahasa lah, orang yang dah berumur sangat dah dan tak mampu nak puasa. Kalau berumur mampu puasa, kena puasa. Ni berumur dan tak mampu puasa. Kalau puasa juga, dia akan terpaksa tanggung satu kesusahan yang melampau-lampau. Ataupun kalau puasa menyebabkan berlaku ke atas diri dia perkara-perkara yang diharuskan seseorang tu bertayamum, seperti mana hilangnya manfaat anggota badan, seperti mana makin lambat sembuh daripada penyakit dan sebagainya lah, boleh rujuk dalam bab tayamum. Orang begitu kena bayar fidyah, tak perlu qada, tak perlu qada. Wa fi hukmi al-marid maradan la yurja bur'uhu. Begitu juga orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, kalau tak mampu puasa, doktor sebut mudarat kalau teruskan puasa, maka dia boleh bayar fidyah sahaja dan tak perlu qada walaupun sembuh. Kadang orang tanya, asalnya doktor sebut penyakit tu tidak ada harapan sembuh. Memang kebanyakan ghalib memang tak ada sembuh lah penyakit tu, mati je. Jawapan dia mati, tunggu mati. Tapi dia bernasib baik, makan ubat ni, berdoa, sembahyang apa semua, sembuh balik. Sebelum ni dah bayar fidyah. Tak. Soalannya bila dia sembuh balik tu, adakah kena qada? Kita sebut tak perlu qada dah, tak perlu qada. Lepas tu kalau coronavirus COVID-19 ni, itu bukan termasuk bawah sakit yang tidak ada harapan sembuh. Sebab kalau kita tengok data yang dikeluarkan oleh KKM, sehari itu yang sembuh kadang-kadang beribu-ribu. Yang sakit mati 2-3 orang je, manakala nisbah kematian dengan yang sembuh tu sangat-sangat jauh. Jadi tidak benarlah kalau ada orang kata rasa takut kita kepada virus corona tu menyebabkan kita boleh berbuka. Tak kena pun lagi sakit, tapi risau, bimbang kalau kena coronavirus maka boleh buka. Itu pandangan yang dal wa mudil, tak tepat langsung, jauh langsung daripada fiqh Islami. Selesai. Asal isu yang ketiga, alaihimul qada wal fidyah. Jadi yang pertama wajib qada, tak bayar fidyah. Yang kedua wajib fidyah, tak perlu qada. Yang ketiga ni wajib qada dan juga fidyah. Ini akan datang ni. Siapa dia hamil, orang yang menyusukan anaknya, kerana bimbang ke atas orang yang menyusukan, ataupun orang yang hamil dan juga orang yang menyusukan anak, kalau berbuka takut bimbang kepada anak, kesihatan anak. Begitu juga orang yang berbuka untuk menyelamatkan orang lain. Ini kita akan bincang lepas ni. Contohnya dia terpaksa berbuka untuk selamatkan orang yang lemas. Kalau dia berenang terus pergi selamatkan, tak lepas sebab tak ada tenaga, puasa letih. Jadi dia kata nak tak nak kena minum 2-3 teguk ataupun 2-3 botol, minum badan power sikit, barulah dia terjun, dia berenang selamatkan orang yang sedang lemas ataupun terbakar dan sebagainya. Begitu juga kalau doktor mungkinlah COVID ni, ada doktor yang sedang berpuasa tapi dengan pakaian baju yang sepanjang hari kena pakai untuk swab test tu, ambil swab test test COVID tu, yang menyebabkan dia rasa sangat-sangat letih, keluar peluh banyak air yang keluar daripada badan, terlampau letih sampai nak test tu dah tak mampu dah. Mungkin sampai tengah hari tu kalau nak test lagi, nak rawat lagi, tak lepas dah, kecuali kena buka, berbuka. Wallahu alam. Habib Ahmad sebut yang itu pun termasuklah wa man aftara li inqadhi ghariq wa nahwihi, termasuklah doktor nak selamatkan pesakit tu. Tapi dengan syarat tertentu jugalah.
Antara syarat yang kita sebut tadi lah, terlampau-lampau letih, sampai tak boleh nak selamatkan dah. Kalau passion kat depan mata tu, nak bedah tak lepas, kecuali kena buka dulu bagi ada tenaga. Waktu tu boleh buka lah. Malah wajib berbuka kalau memang doktor tu tak makan, memang kawan tu mati lah. Kena buka dan selamatkan pesakit tu dengan cara pembedahan dan sebagainya. Itu wajib qada dan juga wajib fidyah. Terus perincian dia kita bincang sikit lagi lah pada bab akan datang ni. Wa muakhiru qada'i Ramadan ma'al imkan hatta yadkhula Ramadanu akharu. Begitu juga wajib qada dan juga fidyah bagi mereka yang sengaja melambatkan qada bulan Ramadan sedangkan dia mampu. Contohlah Zaid tinggal puasa Ramadan 2 hari. Tak. Habis Ramadan, bila 2 hari tu tinggal dengan sengaja, dia kena qada terus. 2 Syawal tu dia tak qada. Habis Syawal tak qada. Lepas tu bulan seterusnya tak qada. Masuk bulan seterusnya kita pun pesan qada lah segera. Kan tak sempat nak qada, dia buat tak tahu. Tak, jadi tangguh sampailah masuk Ramadan yang seterusnya. Tak. Ketika itu dia kena buat apa? Kena qada puasa tersebut. Maknanya nanti masuknya lepas habis Ramadan tu, ni Ramadan, masuk Ramadan yang seterusnya. Tak, Ramadan tu dia puasa. Habis Ramadan tu dia kena qada 2 hari yang dia penuh dia tinggal pada Ramadan yang tahun pertama tu. Boleh. Kemudian dia kena juga bayar fidyah. Okey. Ar-rabi' yang keempat, yang keempat, la qada'a wala fidyah wa huwa al-majnun. Tidak perlu qada dan juga tak perlu bayar fidyah, iaitu orang gila lah. Orang gila tak puasa, tak perlu bayar fidyah, tak perlu qada. Walaupun sembuh daripada gila dia, pada hari-hari yang mendatang kita sebut puasa yang dia tak puasa dulu, tak perlu bayar fidyah, tak perlu qada. Sebab kalau puasa sedang gila pun tidak sah. Tadi ada sedikit perbahasan al-hamil wal murdi', dan juga orang yang selamatkan orang lain tu, kita akan bincang sikit lagi secara lebih rinci. Wa huna masailu muhimmatun sanuwaddihuha fi ma yali al-mas'alatul ula. Kemudian dibincangkan masalah-masalah di bawah tajuk ini. Ada beberapa masalah dibincangkan dalam 3 masalah. Kalau sempat habis kita habiskan petang. Yang pertama, al-mas'alatul ula man yubahu lahul fitru bi sababil marad. Golongan-golongan orang-orang yang diharuskan bagi dia berbuka disebabkan sakit. Yubahu lil maridi tarku siyamil wajibi wala qada'an idza wajada bihi darara. Wa dhubita ad-dararu bima yubihu at-tayammumi atau bima yuhibbu tayammuma. Liqauli ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi dia sebut dalam kitab kita ni, diharuskan bagi orang yang sakit untuk meninggalkan puasa yang wajib. Walaupun puasa itu puasa qada Ramadan yang lepas. Jadi sama ada puasa tu puasa Ramadan yang ada ataupun yang qada, dia boleh tinggalkan kalau dia puasa menyebabkan mudarat yang bersangatan pada diri dia, ataupun menyebabkan mudarat yang mengharuskan tayammum, sebagaimana kita telah terang tadi lah. Dia puasa menyebabkan hilangnya manfaat anggota badan, menyebabkan terzahirnya kesan yang buruk pada anggota yang zahir, menyebabkan lambat sembuh, menyebabkan sembuh makin bertambah walaupun tempoh sembuh tu kekal sama. Tu maknanya puasa ke tak puasa sembuh seminggu, cuma kalau puasa makin sakit, ataupun tak makin sakit, cuma kalau puasa sembuh tu sepatut seminggu jadi 3 minggu, 2 minggu. Itu semua tu perkara-perkara yang menyebabkan seseorang yang sedang sakit boleh berbuka puasa, boleh tidak puasa lah. Okey, wajibul fitru idza khashiya al-halak liqauli ta'ala wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah wa qawluhu ta'ala wa la tulqu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hadza ma'tumida min kalam Syekh Abi Zakaria Al-Ansari. Kemudian wajib berbuka, maknanya kalau tak berbuka berdosa. Bila tu? Kalau puasa menyebabkan kepada kematian. Ini pandangan Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari dengan dalil wala taqtulu wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan, dan jangan kamu bunuh diri kamu, sesungguhnya Allah terhadap kamu sangatlah rahim,
pengasih. Jadi ini pandangan Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau menyebut kalau puasa menyebabkan kematian, takut mati, wajib berbuka. Tapi kalau tidak menyebabkan kematian tapi mudarat yang bersangatan, tak ketika itu, ataupun perkara-perkara yang mengharuskan tayamum, ketika itu harus berbuka. Maknanya kalau dia terus puasa, maka tak berdosa. Wallahu a'lam. Wa atamadahu al-Khatib asy-Syrbini wal Jamal ar-Ramli wa atamada Ibnu Hajar al-Haytami annahu mata khafa al-maridu mubihat tayammum lazimahu al-fitru wa fi hadha sa'atun lakin biqadri ad-darurah. Di sisi Imam Khatib Syrbini pula, Imam Jamal Ar-Ramli, begitu juga Imam Ibnu Hajar, mereka berpendapat kalau dibimbangi oleh orang yang sakit perkara yang mengharuskan tayamum, jika mana mereka puasa, maka ketika itu wajib berbuka. Jadi nampak tak khilaf tu kat mana? Imam Syekhul Islam Syekh Zakaria sebut kalau dibimbangi puasa menyebabkan mudarat ataupun menyebabkan perkara-perkara yang mengharuskan tayamum, maka boleh berbuka, harus berbuka, tak wajib. Kalau puasa boleh menyebabkan kematian, kamu bimbang jadi mati, hilang roh, ketika itu wajib berbuka. Ulama yang lain, Khatib Syrbini, Jamal Ar-Ramli, Ibnu Hajar, mereka rahimahullah, mereka mengatakan kalau orang yang sakit puasa macam mana ayat dia? Kalau seorang yang sakit puasa, dan puasa itu boleh menyebabkan mubihat tayammum, boleh menyebabkan hilangnya manfaat anggota badan, kesan yang buruk pada anggota yang zahir, maka ketika itu wajib berbuka. Dan pada pandangan ini satu keluasan lah, satu keringanan, tapi biqadri ad-darurah. Hari tak sakit janganlah batal buka juga, itu maksudnya. Wa inal hanafiyyah wal malikiyyah annahu yajibu al-iftar inda khawfil halak. Wa inal hanabilati al-marad al-mubih lil fitr indahum huwa ash-shadid alladhi yazidu bis-sawmi aw yakhsha tabatu'u bur'ih. وحكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الإصبع والضرس لعموم الآية فيه وهذا قول مردود فإن المرض لا يطلق على ذلك وإنما ما حصل به أذى وضرر. Jadi di sisi mazhab Hanafi dan juga Maliki, wajib berbuka kalau ditakuti kematian. Di sisi disama dengan pandangan Syekhul Islam tadi lah, Syekh Zakaria. Beliau kata kalau ditakuti mati wajib berbuka. Sebenarnya sama juga dengan pandangan Khatib Syrbini, sebab pandangan Khatib Syrbini, Jamal Ramli, Ibnu Hajar, mereka mengatakan kalau takut menyebabkan mubihat tayammum dah wajib buka, maka kalau takut mati lebih-lebih lagi lah. Jadi sama je sebenarnya. Wa innal hanafiyyah wal malikiyyah annahu yajibu al-iftaru inda khawfil halak. Di sisi mazhab Hambali pula, sakit yang mengharuskan seseorang tu berbuka ialah sakit yang bersangatan, yang mana kalau dia puasa juga menyebabkan sakit dia lambat sembuh. Tu Allah. Jadi sama jugalah, lebih kurang dengan mazhab Syafi'i. Sebab yukhsha tabatu bur'ihi tu mubihat tayammum, itulah di sisi kita mazhab Syafi'i. Jadi sama je, lebih kurang. Dan disebut dalam kitab ni dan dihikayatkan daripada sebahagian salaf as-salih rahimahullah, mereka mengatakan, sebahagian ni bukan semua, sebahagian ni tak tahu ada berapa orang tak disebut dalam ni, boleh jadi sikit je. Mereka mengharuskan berbuka dengan setiap sakit, walaupun sakit gigi sikit, sakit tangan sikit, luka, gatal, kurap sikit, boleh buka. Sebab apa? Guna dalil Quran tadi, wa man kana maridan, siapa yang sakit. Tak ada sebut sakit teruk ke sakit tak teruk ke, sakit yang mengharuskan tayamum ke ada. Tu tak ada. Bila tak ada boleh jadi Syekh sebut kat sini wa hadha qaul mardud. Jadi walaupun daripada salaf tetap dianggap sebagai mardud, bila mana bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Jadi kita bukan ambil pandangan salaf kemudian selesai, tak. Kita ambil pandangan salaf, tengok dulu, kaji pandangan salaf tu berbetulan dengan dalil akli ke, dengan dalil syar'i ke, Quran hadis ke, gitu.
Kalau berbetulan, maka ahlan wasalan, jadi penyokong kuat pula kepada satu-satu masalah. Tapi kalau berbeza, maka boleh digalak. Lebih-lebih lagi kalau ada berlaku masalah pada sanad. Okey, fa innal marad ulama jumhur kata bukan diitlakkan ke atas sakit yang sikit tu, sehingga sakit gigi sikit, sakit tangan sikit boleh buka, tak, bukan begitu. Kalau gitu mudah sangatlah. Inna ad-dina yusrun wa la yushaddadina macam mana hadis tu. Tak, yusrun pun bukan begitu. Dia ada taklif juga, bebanan tu ada. Okey. Wa yulhaqu bi jawazil fitri liman lahiqahu atshun aw ju'un shadidaini. Begitu juga boleh berbuka bagi mereka yang terlampau dahaga dan juga terlampau lapar. Yang melampau-lampau lah. Memang kita puasa ni memang lapar, memang dahaga, tapi yang terlampau lapar, terlampau dahaga. Dari dhabit dia cuma tak disebut dalam kitab ni, boleh jadi ada pada syarahan yang akan datang. Dalam kitab lain disebutlah kalau ju' yang syadid atau yang syadid tu sampai peringkat macam mana yang menyebabkan kita boleh berbuka. Bimbang lepas ni semua duk dakwa ana fi ju'in syadid wa atashin syadid warhamni fa innaka arhamur rahimin wa hakadha, mampu semua bakat buka lagu tu. Jadi dia ada dhabit dia. Wal maridu yanqasimu ila qismain, dan orang yang sakit itu terbahagi kepada dua. Yang pertama ni, masalah pertama tak bila gini. Qismu yurja lahu shifa wa hadha yajibu alaihi al-qada' inda at-tamakkuni fa illam yatamakkan min al-qada' bi an istamarra maradu hatta mata fala yajibu alaihi shay' ولا يتدارك عنه ولكن يستحب الصوم أو الإطعام عنه كما سيأتي بيانه. وأما إن تمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات لزم الصيام أو الإطعام عنه. Jadi orang sakit itu disebut dalam kitab kita dia ada dua bahagian. Pertama, orang yang sakit yang ada harapan sembuh, seperti COVID-19 dan sakit-sakit yang lainlah, yang sebenarnya sakit yang ada harapan sembuh tu lebih banyak. Tak? Okey. Kalau berbuka dengan syarat yang telah kita sebutkan, ditakuti mubihut tayammum, ataupun ditakuti dengan syiddah la tuhtamal adatan, kepayahan yang bersangatan, tak, maka dia boleh berbuka tapi dengan syarat, tapi dia kena qada bila mana dia mampu untuk bila dia mampu untuk berpuasa. Kalau tidak mampu untuk qada, sekira-kira sakit dia berterusan sampai dia mati. Dia sakit, Zaid sakit, tak, okey, sakit sehari sembuh, tak, cuma hari tu disebabkan sakit tu melampau-lampau, dia buka lah. Kita sebut kamu nanti qada sehari ni, fidyah tak payah bayar. Okey, Zaid, Omar sakit juga, cuma sakit hari ni berterusan, hari esok, lusa, tulat. Jadi dalam 5-6 hari, kita sebut dalam 6 hari tak puasa, dah hari ke-7 mati. Hari ke-7 mati. Nak qada ke tak qada? Tak perlu qada lah. Sebab memang tak sempat nak qada. Bila nak qada? Dia sakit bulan Ramadan, 1 Ramadan, 2, 3, 4, 5, 6. Tak? Nah hari dia sakit, hari ke-7 mati. Nak qada lagu mana dah mati. Tak, orang lagu tu tak perlu qada lah. Cumanya sunat puasa bagi pihak dia. Dia tu tak payah puasa, dia mati dah. Tak? Orang lain sunat puasa bagi pihak dia. Anak dia ke, anak murid dia ke, tak sunat puasa bagi pihak dia. Maknanya 6 hari dia tinggal, kita sebagai anak murid dia, tok guru kita meninggal, kita pun puasa lah 6 hari. Tak, niat untuk cover puasa yang telah ditinggalkan oleh guru kita. Boleh? Tu. Lakin yustahabu as-sawmu aw al-it'am, ataupun sunat juga, sama ada sunat puasa ataupun it'am. Kita tak nak puasa tapi kita nak bayar 1 hari 1 cupak, kita bagi pada fakir miskin dengan niat itu ganti kepada puasa untuk guru kita yang meninggal. Okey, kita baca satu lagi berhenti. Habis bab ni. Ada kawan mari pula. Tak apalah, kita berhenti insya-Allah. Wa amma Ya. Wa amma idza tamakkana min al-qada' wa lam yaqdi hatta mata lazima as-siyam aw al-it'am anhu. Kejap.
Adapun bila mana seseorang tu mampu untuk qada tapi tidak qada. Mampu untuk qada tapi tidak qada. Ketika itu wajib puasa dan wajib bagi makan ataupun bagi makan. Maknanya apa, Zaid? Tinggal 5 hari puasa. Tak. Habis Ramadan dia mampu untuk qada tapi dia tak qada. Tak. Masuk Syawal tak qada, masuk Zulqa'dah, lepas Syawal apa? Zulqa'dah, Zulhijjah tak qada. Sedangkan mampu untuk qada. Tak, masuk Muharram je mati meninggal kawan tu. Sedangkan dia tinggal puasa, lepas tu dia ada 3 bulan untuk qada. Tak qada malah. Lepas tu dia mati ketika itu. Tak. Dia wajib apa? Wajib puasa. Wajib puasa ni bukanlah kurang tepat. Dia tak wajib puasa sebab dia dah mati satu. Satu lagi kesalahan dia, maka orang lain tak wajib pikul. Wajib baginya it'am. Wajib baginya it'am. It'am maksud dia apa? Maksud dia harta pusaka dia tu kita ambil. Kalau dia tinggal 5 hari, kita ambil dah 5 cupak, kita bagi orang fakir miskin. Wajib. Sebab dia tinggal dengan sengaja dan dia mampu qada. Okey. Kita berhenti sekadar itu sahaja. Ada masalah sikit. Sallallahu alaihi. Ataupun nak habiskan sikit lagi ni, habiskanlah. Kawan pun dah beransur dah tu. Qismun la yurja bur'uhu minal mara' wa la yuntadharu shifa'uh. Fahadha tajibu alaihi al-fidyatu ibtida'an fayukhrijuhuma an kulli yawmin muddun fa in lam yukhrijuhuma hatta mata wajaba ikhrajuha anhu kaduyun bal dainullahi ta'ala ahaqqu bil qada'. Bahagian yang kedua, bagi orang yang sakit ialah orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Tidak ada harapan sembuh dah. Maknanya bila dia sakit tu tunggu mati je lah. Tu je lah. Tak, bila sebut tak ada harapan sembuh, itulah maknanya. Ketika itu wajib bagi dia bayar fidyah. Ini kalau dia tak mampu puasa lah. Doktor sebut tak boleh puasa menyebabkan mudarat apa bagai semua tu. Maka orang lagu tu dia wajib bayar fidyah setiap hari. Dan setiap hari 1 mud, 1 cupak, dan dia tak wajib puasa dan qada sekalipun dia kembali sembuh. Fa illam yakhruj hatta mata wajaba ikhrajuha anhu kaduyun. Kalau dia tak keluarkan, contoh dia tinggal dalam 5 hari dia mati. Dia tinggal tu sebab tak mampu puasa lah. Doktor tak bagi puasa. Sakit dia tu tidak ada harapan sembuh. Maka 5 hari tu jadi hutang. Kena ambil daripada harta pusaka dia dalam 30-40 ringgit untuk belikan beras ataupun makanan bagi fakir, bagi kepada fakir miskin. Disebut sini 1 hari 1 mud. 1 hari 1 mud. Okey, selesai kat situ. Masalah yang kedua kita akan bincang pada hari-hari mendatang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.